Tuan-tuan Syu tengok sekarang, siapa yang mendakwa Najib pada tahun 2018? Tun Dr. Mahathir Mohamad. Said kita jangan lupa, dia sendiri juga sekarang disabitkan oleh mahkamah. Tony Poa, dia jangan biadab. Dia kata Najib and your wife will be dalam penjara. Zahid pun, kongres yang begitu penting berkaitan tentang bangsa, hala tuju ekonomi bumi putra, kamu sanggup tunda demi berbincang kes Najib. Kamu tak tahu prioriti ke? Benarkah Datuk Hamzah Zainuddin sedang berjinak-jinak untuk membantu kerajaan perpaduan bersama Anwar Ibrahim? Hamzah, dia bukan sekarang U-turn. Hamzah dah memang bercadang nak bersama kerajaan dah. Zaman Anwar ini ialah pejabat awam minta gaji naik, tapi pencen yang ditarik balik. Sebenarnya, KWSP itu jauh lebih untung daripada pension. Ada lagi ke orang nak kerja kerajaan setakat ni? Usaha untuk menjatuhkan kerajaan ni macam-macam langkah lagi lepas ni. Kau mana ni tak lama dekat ICU. Isteri muda kedua, Ragat, Taib Mahmud, dia tarik dia punya equipment semua, paksa dia bawa balik rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua dan salam sejahtera kepada peminat-peminat podcast Cakap Hub yang semakin hari semakin hangat di industri Cakap Hub ini. Jadi kepada saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, para pemirsa di mana jua anda berada, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan selamat tahun baru dan masih belum terlambat untuk kami mengucapkan selamat tahun baru Cina yang akan dirayakan pada minggu ini. Jadi bila kita masuk tahun 2024 ini, ada satu berita panas yang menggemparkan Malaysia, iaitu tentang isu pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Jadi kita bawakan ke studio pada hari ini pernah berkhidmat dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, pernah memberi komentar yang panas terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak, dan pernah juga tidak sehaluan dengan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, seorang pengulas yang begitu neutral, tidak lain dan tidak bukan saudara Shani On. Apa khabar Shan? Khabar baik bang. So macam mana persediaan untuk tahun baru Cina? Tak banyak benda pun. Tapi hari ni pakai baju merah Shan ni. Memang khas untuk tahun baru Cina. Dah tahu edisi. Naga ni apa maksud dia Shan? Tahun naga tahun ni. Saya pun tak tahu jawapan dia. Okey, itulah kadang-kadang tahun naga ni pun banyak benda-benda yang besar akan berlaku. Top tahun 2024 ini kita digemparkan dengan pengumuman keputusan pengampunan daripada lembaga pengampunan yang terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, daripada Menteri Wilayah, daripada Peguam Negara dan juga daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan keputusannya ini menimbulkan satu kontroversi Shan. So pembuka kata, sepatah dua kata, apa pendapat Shan? Isu berkaitan tentang pengampunan Najib tu dia ada banyak sudut. Yang pertama dari sudut perundangan. Nantilah saya akan jelaskan satu persatu biar nanti semua orang faham. Yang kedua dari sudut politik. So, tapi sebelum saya nak memulakan tentang isu sudut perundangan dengan politik, saya hendak mengambil kesempatan ini untuk menyerang dulu orang-orang yang tak berkaitan dengan kes ini cuba untuk menjadi hero. Okey. Abang kena bagi saya sedikit masa lah sebab dia banyak individu-individu yang penyibuk. Boleh, silakan. So apabila isu Najib diampunkan, kenyataan dikeluarkan, banyak orang, saya mulakan dengan Said Saddiq dulu. Said Saddiq dengan Parti Muda keluar, kononnya mereka tidak bersetuju dengan pengampunan ini, kononnya kerajaan ini gagal untuk reform dan sebagainya. Cuma persoalan yang saya nak tanya kepada Said Saddiq dengan Muda, bersih dengan suci sangat ke mereka ni? Said Saddiq kita jangan lupa, dia sendiri juga sekarang disabitkan oleh mahkamah. Betul. 2 sabitan, 5 tahun, kena bayar 5 juta kalau tidak silap saya. Dan dia sendiri adalah pencuri wang parti PPBM. Betul juga. Kalau sendiri dah pencuri, mengapa pula kamu nak sibuk tentang Hak Najib? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita terlalu bongkak dan angkuh. Sebab kita tidak tahu bila sampai masa ni satu hari nanti, saya juga perlu diampunkan. Betul. Dia pula juga akan memohon. Tapi bezanya sekurang-kurangnya pada hari ini, Datuk Seri Najib ada orang yang sanggup untuk memohon bagi pihak dia. Kalau Said Saddiq ni,
Bayangkan, kalau Saturday hari ini disabitkan, kamu rasa tak kerajaan hari ini akan memohon untuk dia? Tidak. Kalau bayangkanlah pilihan raya yang ke-16, bayangkan saja kalau Muhyiddin berkuasa sekalipun, adakah Muhyiddin akan melepaskan Syed Saddiq? Tidak, sebab Muhyiddin yang menangkap dan menyabit Syed Saddiq. Zaman Muhyiddin lah Syed Saddiq ditangkap. Setuju kan? So, Syed Saddiq jangan lebih-lebih, okey? Kamu sendiri pun tak bersih sangat. Okey, muda-muda dah curi parti, wang parti 1 juta kan. Muda-muda baru jadi menteri 2 tahun dah aset 2 juta, okey. Kamu tak sesuci mana sekalipun. Jangan berlakon seolah-olah kamu ni malaikat. Yang kedua ni, si Mukris. Dia juga timbul mempersoalkan. Yang Mukris ni apabila adik dia, abang dia, Mokzani dengan Mizan tu kena tangkap dengan siasat MACC tak keluar. Terpaksa pula bapak dia yang keluar buat kenyataan. Betul. Sekarang isu Najib pula dia nak sibuk. Cuma masalahnya Mukris ni dia perlu tahu kau. Najib dalam bank account dia dalam kes SRC ni baru 42 juta. Itu pun wang itu dah digunakan untuk dana untuk pendeman dan sebagainya. Okey, ada di manakah Mukris ketika abang dia Mokzani sehingga disenaraikan oleh Forbes dipercaya memiliki sehingga 4-5 bilion ringgit kekayaan negara Malaysia. Najib tak sekaya itu. Dan sekarang MACC sudah sasat, suruh declare istihar harta mereka, sampai hari ini tak berani istihar. Lepas tu pula bapak dia keluar nak buat kenyataan seolah-olah MACC dan SPM buat pendawan terpilih dan sebagainya. Istiharlah kalau tak buat silap. Jangan saja Najib seorang yang kotor, korang bersih sangat ke? Okey? Yang ketiga tu, Tony Poa. Dia jangan biadab. Yes. Dia jangan biadab. Dia bukan hanya mempersendakan ataupun menyindir Najib, tapi kenyataan terbaru yang orang belum baca. Sebab kenyataan lama yang disindir itu dah buat laporan polis kan. Ada satu kenyataan baru lagi. Dia nak sindir sekarang Najib bersama isteri. Dia kata Najib and your wife will be with you dalam penjara. Kurang ajar. Tony Poa jangan lupa tau, bahawa bos dia, Lim Guan Eng, kes dia masih berjalan. Kes Torowong tu, saksi kata dalam mahkamah. Ambil 10% komisen untuk projek yang bernilai 6.8 bilion. Torowong tanah ke Pulau Pinang. Bersih sangat ke Lim Guan Eng itu? Kes Lim Guan Eng masih berjalan. Faham. Jangan pula hari ini sebab Najib kau nak bersuara. Jangan pula sampai satu hari nanti apabila Lim Guan Eng pula yang perlu minta pengampunan. Jangan bulut kau Tony Poa. Penyokong-penyokong UMNO pula Ahmad Saleh. Dia ni ketua pemuda UMNO ke ketua pemuda Najib? Sebagai seorang ketua pemuda UMNO, dia seharusnya memainkan isu-isu seranglah pihak lawan. Pernah ke dia serang Tun Daim ke, Mahathir ke, PPBM ke, PAS ke, Hadi ke, Muhyiddin ke, Hamzah? Tiap-tiap hari Najib. Kamu ketua pemuda Najib ke ketua pemuda UMNO? Yang keenam pula, banyak orang yang memang saya rasa kita perlu serang betul-betul. Sebab mereka sudah hilang kerasionalan mereka. Okay, dalam isu yang berkaitan tentang Najib ini. Yang keenam, Zahid pun. Disebabkan isu keputusan Najib ni keluar, dapat pengampunan, dia batalkan mesyuarat Kongres Bumiputera. Yes. Adakah kamu sebagai seorang Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri, okay, Kongres yang begitu penting, berkaitan tentang bangsa, berkaitan tentang hala tuju ekonomi Bumiputera, kamu sanggup tunda demi berbincang kes Najib? Kamu tak tahu prioriti ke? Itu baru Zahid. Jadi Shen, bila bercerita tentang orang cakap post pengumuman ini, selepas pengumuman ini, adakah bergoncangnya kerajaan perpaduan ini? Sebab yang bersuara ni adalah ahli dan anggota-anggota dalam kerajaan perpaduan. DAP Tony Poa, Ramaswamy DAP, Dr. Akmal daripada UMNO sendiri, Hassan Karim sendiri pun daripada PKR. Jadi adakah akan rapuh hubungan kerajaan perpaduan ini hanya kerana seorang Najib? Pada pendapat saya, kerajaan ini masih akan lagi kukuh. Keputusan Najib ini yang saya akan ceritakan nanti satu persatu.
Tapi sebelum saya nak pergi bahagian yang satu persatu tu, saya perlu selesaikan isu ni dulu. Okey. Okey kan? Macam beberapa nama yang abang petik tadi pun. Sebagai contoh Tony Poa. Okey. Untuk penyokong-penyokong UMNO, penyokong-penyokong Najib, kamu perlu rasional juga. Okey, bahawa pada hari ini Tony Poa ni dia bukan lagi pemimpin DAP, itu yang pertama. Yes. Okey. Dan yang kedua, sepanjang Tony Poa menjadi pemimpin dalam DAP, dia menjadi MP 3-4 penggal. Lebih daripada 10 tahun, 15 tahun. Sebagai MP Petaling Jaya Utara. Okay? Dia seorang ahli member, okay? PGU Division DAP tu. Dia tak pernah sekali pun menang ketua bahagian. Kalah setiap kali bertanding. 4 kali. Tony Poa. Tak pernah menang dalam mana-mana pemilihan DAP. Maksudnya akar umbi DAP sendiri menolak Tony Poa selama berpuluh-puluh tahun. Ush. Itu yang kedua. So, kenapa pula orang UMNO nak emosi sangat? Dia perlu faham benda-benda ni sebab kita dalam kerajaan yang sama. Dan yang ketiga, orang UMNO jangan masuk perangkap Tony Poa. Mengapa? Sebab DAP ni sekarang ada dinasti baru. Tony Poa ni bos dia Lim Guan Eng. Ya. Kita nak DAP yang baru. Kita nak DAP yang Anthony Loke ini kuat. Tony Poa ni sengaja tertus kontroversi untuk melemahkan kepimpinan Anthony Loke. Yes. So UMNO jangan masuk perangkap. Kita tak mahu lagi kebangkitan dinasti Lim seperti zaman dahulu, zaman Mahathir. Ini Betul. zaman Anwar, ini zaman Anthony. Sebab itu Tony Poa buat kacau. UMNO jangan terperangkap, jangan emosi. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, bersoal tentang Hasan Karim pula, orang UMNO jangan ambil hati. Sebab apa? Sebab dia manusia yang paling jujur, paling berprinsip. Anwar pun dia bantai berkali-kali. Apatah lagi Zahid. Yes. So dia orang yang adil. Kalau Perdana Menteri, Presiden Parti dia pun bantai berkali-kali. So kita jangan ambil kisah sangat. Mereka bebas bersuara. Okay, kerajaan ini demokrasi dia bebas. Sebab itu indeks kebebasan media kita, kalau dulu zaman Muhyiddin kan 113, sekarang kita dah sampai 73 dah. Kebebasan kita semakin terbuka dalam kerajaan baru. Itu yang kedua. Okay. Next. Ini perkara yang paling penting. Dalam isu pengampunan Najib, kita go part by part dari segi, kita pergi segi teknikal perundangan. Fasa 42 yang di Pertuan Agong sememangnya memiliki kuasa apabila dinasihati oleh lembaga pengampunan untuk mengampunkan sesiapa sahaja yang memohon. Dia bukan Haji Najib. Maksudnya sesiapa yang bersalah, dia ada hak dalam perlembagaan untuk memohon diampunkan. Okay, itu bahagian pertama yang kita perlu faham. Yang kedua, sama ada yang di Pertuan Agong ataupun sultan di negeri-negeri yang berkaitan. So kalau macam kes Najib, dia di Mahkamah Kuala Lumpur. So yang in charge of Mahkamah Kuala Lumpur, wilayah tu wilayah persekutuan. So dalam lembaga pengampunan khas berkaitan tentang kes Najib ini, dia ada Ketua Peguam Negara, dia ada Datuk Zaleha, Menteri Wilayah. sebagai seorang Menteri Wilayah, dan Anwar Ibrahim. Okay. So struktur ini kita kena faham dulu. Itu yang pertama. Yang kedua ni, dari segi teknikal perundangan. Sebenarnya sebelum seseorang boleh memohon untuk diampunkan, dia perlu menjalani 1/3 dulu daripada hukuman yang disabitkan. So sebagai contohnya, dalam kes asasi yang Datuk Seri Najib ini disabitkan sebanyak 12 tahun, sepatutnya dia perlu menjalani 4 tahun dulu baru mula untuk memohon. Okey, sebab sekarang Najib baru tutup 17 bulan. Kita faham konsep-konsep ni dulu. Belum 2 tahun lagi pun. 17 bulan sepatutnya lah. Dia 4 tahun 1/3. Okey. Dan yang ketiga pula, dalam isu ini, kita lihat dia banyak kecelaluan dan banyak juga pertikaian. Seolah-olah mengapa Najib diberikan diskaun. Sebab lembaga pengampunan, dia boleh menasihati yang di Pertuan Agong sama ada untuk membebaskan secara penuh, okay, ataupun untuk mengurangkan mana-mana kesalahan. So bagi kes Najib, dia dikurangkan 50% daripada waktu penjara, iaitu daripada 12 tahun kepada 6 tahun, dan 74% diskaun bayaran saman daripada 220 juta sehingga kepada 50 juta. Keadaan ini menandakan
Kalau mengikut keputusan yang terkini, Najib boleh dibebaskan pada tahun 2028. Itu yang pertama. Dan sekiranya berkelakuan baik, dia boleh dibebaskan pada 2026. Tetapi sekiranya Najib gagal untuk membayar 50 juta saman tu, dia perlu duduk setahun lebih lah, maksudnya 2027. Itu yang ketiga. Yang keempat, pengampunan ini belum lagi muktamad. Maksudnya, ini pengampunan pertama. Dia dapatlah diskaun separuh ni. Selepas ini, Najib boleh lagi memohon. Oh, boleh memohon lagi. Boleh lagi. Maksudnya, Berita yang baik. Tahun depan, contohlah kan, sebab baru aja kan. Tahun ni 2024, 2025, dia boleh lagi memohon dengan sultan yang baru bahawa Sultan Johor lah, Sultan Rahim. So terpulanglah pada keputusan Lembaga Pengampunan dengan YDPA yang terbaru ini pada ketika itu. Apakah keputusan mereka? Itu yang kelima, boleh lagi memohon. Okay. Yang keenam pula, dia sebenarnya ada sedikit lah. Saya sekarang berbicara tentang faktor perundangan dulu, baru pergi politik. Grey area dalam situasi ini. Sebab untuk diampunkan secara teknikal dia perlu seseorang itu menunjukkan rasa kekhilafan ataupun insaf. Okey. Cuma pertikaian pakar-pakar perundangan tertentu, mereka berpendapat Najib belum lagi insaf sebab dia tidak mengaku bersalah. Oh, okay. Dan dia ada lagi 3 kes lagi di mahkamah. Sepatutnya Najib dia tak merayu lagi 3 kes itu. Dia mengaku bersalah termasuk dengan kes ini, lepas tu dia mohon. Sebab itu Agung tak boleh bebas sepenuhnya juga. Betul. Adalah sedikit teknikal dia kan. Sebab dia ada 3 lagi kes berjalan. Okey. Ini dari faktor perundangan. So perundangan itu memang tak silap. Dilepaskan pun tak silap, dikurangkan pun tak disilap, dikekalkan pun tak silap. So tidak wajar dipersoalkan dan dipertikaikan oleh sesiapa. Okey. Dan dalam soal perundangan juga dia perkara biasa. Macam kita ambil contoh negara luar. Thaksin baru balik pun dah dibebaskan dah setahun saja. Judi berbilion-bilion juga. Lepas tu dalam sejarah negara Korea pun 4 bekas Presiden Korea semua pernah disabitkan rasuah. Semua juga diampunkan. Okey. Dan dalam sejarah Malaysia ramai juga yang pernah diampunkan tokoh-tokoh besar yang jauh lebih teruk kes mereka berbanding dengan Najib. Sebagai contoh Mokhtar Hashim, pembunuh. Dia dilepaskan zaman Mahathir. Mahathir yang dalam lembaga pengampunan itu yang melepaskan dia. Setahun aja. Najib pun at least dah duduk 17 bulan dah sekarang. Mokhtar Hatim setahun Mahathir dah lepaskan dah. Dah diampunkan. Harun Idris pun dah pernah dilepaskan. Dia bukan Najib seorang je. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, ada pula berbicara tentang soal darjat. Mereka kata, adakah kerana sebab dia Najib, dia bekas Perdana Menteri, dia dapat keistimewaan? Dia ada keistimewaan? Tidak. Yeah. Sebab, saya bagi contoh. Macam tahun lepas, di negeri Johor, Sultan Ibrahim, dia pernah mengampunkan 194 orang. Wih, ramai. Yang daripada hukuman gantung mati. Itu baru di Johor, belum lagi negeri-negeri lain. Sebab kata setiap sultan di setiap negeri memang ada kuasa untuk mengampunkan. Cuma kes itu tidak diletupkan. Mana ada 2 darjat? So kalaulah beribu-ribu orang boleh diampunkan seluruh negara setiap tahun, kat Johor aja 194 tahun lepas. Yes. Okay? Takkanlah Najib tak boleh. Itu pun sekarang tak diampunkan secara penuh. Setengah saja. Okey, tak apa. Ini bahagian perundangan, bahagian sejarahnya, bahagian faktanya. Saya nak bagi bahagian pula masuk bahagian politik. Bagi saya, penyokong-penyokong UMNO dengan penyokong-penyokong Pakatan Harapan, mereka perlu fokus. Jangan terlalu beremosi. Yes. Perlu rational, perlu look at the bigger picture, perlu bersifat tactical. Sebab kita kehilangan momentum tau. Sebab 2-3 bulan 4 yang lepas, yang asyik diasap tu Perikatan Nasional. Mereka hampir terkubur. Seorang keluar,
seorang dari seorang akaun mereka disekat, seorang mereka disiasat, ditangkap, Godfather dan wallet mereka Tundaim, anak-anak Mahathir semua sekarang disiasat dan didakwa di mahkamah. Kita dalam momentum menyerang dan hampir menghancurkan lawan, Tiba-tiba. takkan ada disebabkan isu Najib ke orang nak bertelaga sesama sendiri. Tiba-tiba lah sekarang berlaku. Saya faham naratif dua-dua pihak. So saya akan bagi penjelasan kepada kedua-dua pihak. Tengok orang boleh terima ataupun tidak. Untuk penyokong Pakatan Harapan, saya mula dengan penyokong Pakatan Harapan dulu. Penyokong Pakatan Harapan, mereka sekarang macam menyalahkan Anwar Ibrahim. Kata dia gagal reform. Mengapa dia berikan Najib 50% diskaun dan sebagainya. Cuma kalau penyokong Pakatan Harapan, mereka bersifat rasional, mereka perlu tahu bahawa apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dia diampunkan, pada 2018 kalau tak silap saya. Pada ketika itu Barisan Nasional dengan UMNO adalah pembangkang. Tapi walaupun bermusuhan dan pembangkang, tak ada seorang pun dalam BN ataupun UMNO yang mempertikaikan pengampunan tersebut. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, Pakatan Harapan dia tak boleh terlalu bersifat selektif dan emosi. Sebab pada hari ini bukan sahaja Najib yang akan ditangkap. Kita tidak tahu kalau Lim Guan Eng tak terlepas kes dia sebab kes dia masih berjalan. Macam mana pula lain kali. Okey? Dan yang ketiga, kita juga perlu bersifat rasional. Ya, bagi pihak kawaran Najib tu bersalah. Kita faham. Okey. Cuma kalau di akhirat sekalipun, Tuhan dia tak akan mengukur dosa kita saja. Dosa yang dihukum akan dihukum. Tapi pahala kita juga akan dimanfaatkan. Maksudnya Najib ni dia juga banyak juga pengorbanannya, perkhidmatan dan jasa. Kita tak boleh lupa. Dosa memang ada juga, tapi perkhidmatan dia ada. Jasa memang Jasa memang. Umur 21 tahun dah jadi menteri besar dah. Betul. Okey. Lepas tu yang keempat pula, mereka perlu tahu keputusan ini pun dah dikeluarkan oleh Lembaga Pengampunan. Dan juga keputusan yang di-Pertuan Agong. So apabila kau orang membentuk kerajaan ini, Pakatan Harapan lah, orang yang menggunakan naratif kita akur kepada Agong. Agong ada kuasa prerogatif. Sama juga bila Anwar nak melantik kabinet, naratif kawan pun sama. Perdana Menteri ada kuasa prerogatif. Tapi mengapa dalam isu dan hal ini, di mana Najib memang sebagai rakyat Malaysia ada hak untuk memohon, diampunkan, 5 kertas pengampunan dia hantar kepada Lembaga Pengampunan. Dan Lembaga Pengampunan memang ada hak untuk mempertimbangkan dan menasihati YDPA, dan keputusan mereka bersama adalah untuk kurangkan 50%. So tak salah dari segi teknikal perundangan, apa lagi perlu dipertikaikan. Dan poin yang paling penting yang seperti saya katakan, apabila Anwar dilepaskan, orang-orang BN dengan UMNO, walaupun mereka pembangkang pada ketika itu, mereka tidak pernah mempertikaikan. Ini untuk kumpulan politik, kumpulan Pakatan Harapan untuk mereka faham. Untuk kumpulan-kumpulan Najib pula, ataupun kumpulan-kumpulan UMNO, mereka perlu faham juga. Najib tak boleh dilepaskan 100% demi kebaikan Najib juga. Ni saya suka dengar. Demi kebaikan Najib juga. Jujur, berfakta bang. Kamu kalau lepaskan Najib 100% pada hari ini, dia ada 3 lagi kes. Dia diampunkan hari ini, dia keluar dari dia sebab sekarang 2024. Kalau tadi dia berkelakuan baik, 2026 dah dilepas. Dah 2 tahun lagi. Takkan kau nak kurangkan disebabkan 2 tahun ni, nikmat 2 tahun sementara dia keluar, 3 lagi kes tu mana-mana sangkut, dia perlu duduk kembali lagi 10 tahun nak ampun macam mana? Betul juga. What's the point of being released for 2 years earlier, but you need to go in again for more than 10-12 years? Sebab dia ada 3 lagi kes.
Ini adalah jalan pertengahan yang terbaik sebab dalam 2 hingga 3 4 tahun ini dia kes-kes lain masih berjalan. Yes. So mana-mana yang bersangkut nanti secara taktikalnya sekaligus minta pengampunan, mana boleh minta pengampunan berkali-kali. Ini yang terbaik untuk Najib. Saya suka naratif ni. Ini yang sepatutnya tim-tim komunikasi daripada pihak Pakatan Harapan ke Kerajaan Madini ke pihak UMNO yang keluar untuk ceritakan kepada orang ramai. Bukan kita manipulate pun. Ini fakta. Ini reality. Semua nak mengelak, tak nak menjawab. Semua nak aja senang aja. YDPA. Kau orang bodoh sangat ke? Bukan aku tengah manipulate. I'm talking facts. Ini memang fakta. Najib ada 3 lagi kes. Kamu lepaskan dia hari ini. 3 lagi, ada 3 lagi tau. Salah satu bersangkut aja. Nak 12 tahun lagi. Macam mana? Nak minta pengampunan berapa kali? Okay? So, pengikut-pengikut UMNO perlu cool down. Yeah. Faham taktikal ini. Ada sebabnya mengapa 2 tahun, 4 tahun. Bukan semua benda kita boleh hebarkan kepada semua orang ramai. Okay? Dan UMNO pula jangan marah sebab memang tak pernah ada dalam perjanjian. Apabila kerajaan ini dibentuk, ada perjanjian untuk melepaskan Najib? Tak ada. Memang tak ada. Okey? Dan penyokong-penyokong UMNO pula, jangan salahkan Anwar. Anwar dah kira sangat berbesar hati dah. Yes. Sebab jujur. Okey? Walaupun saya secara peribadi bukanlah penyokong Anwar 100%. Tapi jujur, pada zaman Najib, Anwar tidak pernah diampunkan. 2 kali dia masuk penjara disebabkan zaman Najib. Yes. Tapi zaman Anwar je jadi Perdana Menteri, 17 bulan saja Najib dalam penjara. Okay? Dia meminta lembaga pengampunan kurangkanlah 50%. Shen, bila Shen berbicara tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, saya nak mencelah sikit. Sebenarnya, kalau kita semua ni letak kaki kita dalam kasut Datuk Seri Anwar, sukar dan sangat payah apa yang Datuk Seri Anwar hadapi hari ini. Sebab apa? Dia seorang Perdana Menteri. Bentuk kerajaan pun kerajaan perpaduan. PKR tak dapat membentuk sebuah kerajaan yang solid. Okey, UMNO tewas. Tapi gandingan PKR dengan UMNO boleh membentuk sebuah kerajaan. 112. Ni semua orang kena faham bahawa kerajaan ini terbentuk secara luar biasa. Maksudnya tidak ada satu pun yang layak membentuk kerajaan. Jadi kena ada win dan loss. Ada timbang rasa, ada tolak ansur. Sebab itu kalau Datuk Seri Anwar, yang UMNO ni nak Datuk Seri Najib lepas. Yang PKR, naratif dia adalah tentang perangi rasuah. Jadi, di situlah bagaimana nak mengimbangkan antara kehendak PKR, kehendak UMNO, kehendak pembangkang, kehendak perundangan, kehendak politik. Dan yang paling penting adalah tentang kehendak survival kerajaan perpaduan. Jadi, hebatnya bila Datuk Seri Anwar Ibrahim buat keputusan bersama dengan lembaga pengampunan kurang 50% ni, Shen, semua pihak tak berpuas hati. Isham Jalil tak puas hati. Dr. Akmal tak puas hati. Tony Pua tak puas hati. Ramaswamy tak puas hati. Hassan Karim tak puas hati. Sebenarnya, saya sambut baik naratif Shen tadi, itulah yang terbaik keputusan yang Datuk Seri Anwar buat untuk negara dan terbaik juga untuk Datuk Seri Najib. Kerana apabila semua orang tidak berpuas hati, maksudnya kehendak masing-masing tidak dipenuhi. Yang dipenuhi adalah kehendak negara. Kehendak Datuk Seri Najib pada ketika itu. Bahawa ialah satu keputusan kita kurangkan dulu 50%. Sebab, Shen, bila kita kurang 50% ini, Datuk Seri Najib ni akan berdepan lagi dengan beberapa pendakwan seperti mana yang Shen cakap ini. Tapi, Shen, orang Melayu dia punya prinsip. Datuk Seri Najib di Masjid Kampung Baru pernah mengangkat sumpah murbahalah. Iaitu sumpah ini, sumpah penafian, sumpah qasam, wallahi, wabillahi, watallahi. Bahawa duit tersebut bukan duit dia. Ini yang dikatakan. Orang Melayu ni, tuan-tuan, bila bercakap tentang sumpah ni, dia ada satu dipanggil tulah. Ataupun orang cakap mendapat bala. Kalau sekiranya empunya diri seperti Datuk Seri Najib ini dah bersumpah dan dia memang betul-betul tak buat, yang menuduh ini akan mendapat bala. Tuan-tuan cuba tengok sekarang, siapa yang mendakwa Najib pada tahun 2018 kalau bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Apa sian yang berlaku pada Dr. Mahathir sekarang? Keluarganya didakwa.
Rakan kongsi dia, Tun Daim juga didakwa. Ini yang dia cakap. Sumpah seorang Muslim yang katalah tak bersalah. Ini yang akibat berlaku kepada keluarga Tun sekarang. Kerana kalau kita tengok proses tu, Shen, Tun yang dakwa pada ketika itu. Dan meneruskan juga penawaan Tan Sri Muhyiddin. Dan dimasukkan dalam penjara pada ketika itu era kerajaan Perikatan Nasional. Dan Datuk Seri Anwar inilah yang adanya pengampunan. Tiba-tiba wujud pula menyalahkan Datuk Seri Anwar. Jadi saya kira itu adalah satu benda yang tidak adil. Tapi Shen, apa yang berlegar-legar dalam masyarakat ini ialah pertama, kenapa di hari terakhir perkhidmatan yang di Pertuan Agong adanya mesyuarat tersebut? Kenapa tak sebelum tu lebih awal lagi? Itu yang pertama. Kedua Shen, kenapa keputusan itu bocor sampai ke media Singapura dulu? Kenapa utusan dah umum tarik balik? Jadi banyak sebenarnya keraguan-keraguan. Adakah sebenarnya keputusan asalnya memang pengampunan tapi kemudian dipinda? Apa untold story yang orang nak tahu di sebalik pengampunan ini, Shen? Jujur, saya tak tahu. Tapi ini ikut analisis peribadi saja. Mungkin tepat, mungkin tidak tepat. Analisis peribadi saya, ini analisis peribadi saya lah. YDPA itu Sultan Abdullah, dia memang dah lama kenal Najib lah. Mereka sama-sama orang Johor. Berpuluh-puluh tahun dari tengok Najib kecil sampai besar kan. Betul. Dan itu yang pertama. Yang kedua tu kita tahulah kan, yang di Pertuan Agong ni memang orang yang soft hearted. Sebab setiap orang ada pandangan sentimen masing-masing. Betul. Penyokong Najib, penyokong UMNO, dia ada sentimen penyokong UMNO, penyokong Pakatan Harapan ada sentimen penyokong Pakatan Harapan. Tapi sebagai YDPA yang ada hubungan rapat dengan Najib, manusia sesama manusia, we forget about politics for now kan. Kalau boleh, saya rasa dia mahukan ini adalah sesuatu the last thing yang dia boleh buat lah. Yes. Sebelum dia berangkat pulang ke Kuantan sebagai kembali menjadi Sultan Pahang. Dan perkara terakhir yang dia boleh buat sebagai YDPA adalah untuk membebaskan Datuk Seri Najib. So, ramalan saya lah. So, mungkin pada ketika apabila isu ini berbangkit, Najib betul-betul dah sepatutnya mendapat pengampunan penuh. Ya. Okay. Cuma selepas itu apabila lembaga pengampunan tahu, sebab yang di Pertuan Agong memang pun perlu berunding ataupun bercakap actually sama dengan lembaga pengampunan tu, yang dalam tu ada Anwar, ada Dato' Zaleha dengan Ketua Pegawai Negara. Mereka macam tidak bersetuju diampunkan 100%. Mungkin disebabkan oleh kebaikan kepada Najib. Sebab yang di Pertuan Agong, dia mungkin tak fikir panjang. Niat dia mungkin nak bebaskan Najib. Tapi mungkin yang di Pertuan Agong dia tak tahu. Najib sebenarnya mungkin dari segi perundangan ada 3 lagi kes. Sekarang ampunkan sekarang, nanti nak masuk macam mana kan? Betul. So mungkin disebabkan faktor-faktor ini. Dan Anwar pun saya rasa je lah kan, dia berpendapat bahawa 3 kes ini mungkin perlu ambil 2, 3, 4 tahun lagi. Sebab dah berjalan banyak tahun kan. Dia didakwa sejak zaman Mahathir. So biarlah yang 3 ni, sama ada 3 sangkut ke, salah satu sangkut ke, 2 sangkut ke, apabila Najib disabitkan bersalah, masa itu baru sekaligus dia ampunkan. Itu pemerhatian saya. So apabila ada pemikiran sedemikian, so mungkin lembaga pengguna kata dengan yang di Pertuan Agong, mungkin atas faktor-faktor ini kita tak boleh ampunkan dia terus, disebabkan faktor-faktor ini, kebaikan Tuan Najib, lepas tu keburukan kepada banyak-banyak faktor lah, baik dan buruknya. Lepas dipertimbangkan pula, mereka cari satu titik pertengahan. Okay, kita kurangkanlah 50% bahagian ini dan 70% dari segi pengurangan saman. Dan inilah keputusan terakhir. Dan nobody wins all, nobody takes all. Semua dekat titik pertengahan. Ini yang bacaan saya lah. Bila kita bercakap tentang di hujung-hujung perkhidmatan yang di Pertuan Agong, Shen menonton atau tidak dalam satu siaran live temu bual tersebut? Ada 2 isu panas sebenarnya apabila yang di Pertuan Agong sendiri mengakui bahawa Perikatan Nasional menolak mentah-mentah idea kerajaan perpaduan, dan yang kedua, beliau diperdaya ketika darurat kalau tak silap saya. Jadi apa yang reveal ini yang menyebabkan masyarakat sebenarnya tahu
betapa jijik dan kotornya Perikatan Nasional ini. Yes. Isu ini juga akan memberikan kita melihat wajah sebab benda Perikatan Nasional. Tiap-tiap hari main isu 3R. Raja, bangsa, bahasa. Yes. Tapi sendiri pula yang paling lantang, dahaka dan biadab terhadap yang di-Pertuan Agong. Bukan sekali, Betul. tetapi berkali-kali. Yes. Okey. Mereka masih ingat bulan lepas mereka hantar satu wakaf oleh Saifuddin Abdullah kepada yang di-Pertuan Agong. Kononnya mereka hendak mempertahankan YDPA dan sebagainya. Dan masih ingat setiap kempen pilihan raya Sanusi pula biadab menjelajah seluruh negara kata Anwar menipu. Adakah Agong kata? Adakah Agong kata? Tapi pada hari ini Agong dah keluar membuat kenyataan. Adakah Sanusi akan tarik balik? Adakah Sanusi akan memohon maaf? Dan semenjak kerajaan Madani ini diwujudkan, iaitu kerajaan perpaduan YDPA, dalam isu mendahaka kepada YDPA ataupun kepada raja yang paling banyak daripada PN. Pertama, Muhyiddin dengan Hadi mereka tolak bulat-bulat tentang pembentukan kerajaan perpaduan. Ini yang dibongkarkan sendiri oleh Tuanku. Bulat-bulat mereka berani tolak. Belakang Melayu demi raja, demi bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, isu yang Sanusi tu, dia lari daripada mahkamah yang terbaru, I think bulan lepas ke 2-3 minggu. Ya, bulan lepas. Yang dia hina Sultan Selangor dah, bukan susu galo betul dan sebagainya. Punahlah dia susu galo Melayu yang utulin. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga pula, yang di Pertuan Agong juga menjelaskan beberapa isu. Sultan Abdullah adalah sultan yang menjelaskan beberapa isu, iaitu dia membayangkan bahawa kononnya membayangkan saja dia dipaksa untuk menandangi darurat. Okey. Hari ini dah terbongkar dah. Dan yang ketiga, dia juga membayangkan sebenarnya tak tahu mana Perdana Menteri yang menipu baginda, sama ada Tun Mahathir ataupun Muhyiddin. Sebab menurut dalam wawancara tersebut, dia kata bila Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, dia batal banyak projek. Dia pun katalah kepada tuanku, krisis kewangan, negara tak cukup wang. Lepas tu tuanku sendiri yang berkata, bila Muhyiddin mengambil alih pula, berbeza pula. Banyak pula duit. Dia banyak pula duit kan, banyak memboros. Tuanku tak kena apa-apa memboros, tapi dia kata berbeza. Maksudnya memboros lah. Banyak pula projek. Banyak bantuan. So yang mana benar, tuanku pun tak tahu. Kan? So tuan tu pun tak tahu. So salah satu ni yang menipu. Bukan banyak bantuan, banyak sakau. Wang-wang yang ratus bilion tu masuk poket sendiri, jana wibawa kan. Lepas tu jangan lupa pula, Muhyiddin tu selain daripada jana wibawa, isu Spanco 4.5 bilion. Naikkan. Dia ni tiap-tiap hari bumi putra kan bang. Tapi bila dia berkuasa tu, jana wibawa dia bagi projek pada orang Cina. Tak apa. Projek yang selenggara perkhidmatan kereta tu, Nazar tu, syarikat Melayu Bumi Putra. Dia bagi pula pada Spenco. Itu pertama dia bagi Spenco. Tapi Nazar dia punya harga tu 700 juta, jauh lebih murah apabila dia tender. Berbanding dengan Spenco. Nazar I think 3.5 bilion dia punya tender. Dia nak charge kerajaan untuk servis jual dan sebagainya. Spenco charge 4.5 bilion. Dan bos Spenco tu Tan Sri Robert Tan, seorang Cina. Tender Melayu ni yang paling rendah, servis terbaik, memang terkenal sebagai syarikat Nazar. Siapa tak kenal, memang kereta. Industri kereta tu. Dia bagi kepada syarikat Spenco, ambil daripada Melayu, bagi kepada Cina. Melayu. Okay? So extra 700 million tu pergi ke mana? Bersatu. Bersatu kan, itu pun wang mereka sekarang sedang dibekukan dah 300 juta tu. Cuma Shen, bila kita bercakap ni tentang zaman Mahathir kata kerajaan tak ada duit, zaman Muhyiddin pula kata kerajaan banyak duit bagi bantuan, bagi darurat, dia nak berkuasa penuh and dia tutup semua ekonomi, dia rosakkan ekonomi Malaysia, dia nak berkuasa untuk jadi Perdana Menteri beberapa bulan ni. So zaman Muhyiddin banyak pula duit. And then zaman berikutnya pun ada duit. Dan sekarang ni pula katanya kerajaan juga tak ada duit. Satu, pengagihan subsidi. Kedua, zaman Anwar ini ialah pencen. Katanya orang minta, pejabat awam minta gaji naik, tapi pencen yang ditarik balik. Apa pandangan Shen? Okey, isu ni abang perlu beri saya sedikit masa juga sebab
Saya tidak mahu ulas dari segi politik. Saya mahu ulas dari segi matematik, ekonomi, dari segi akademik, ilmu dan sebagainya. Kita perlu bersifat terbuka tentang teori-teori yang melandaskan kepada fakta yang sebenar. So dalam isu penjawat awam ini bang, sebelum saya pergi kepada faktanya dulu, kita perlu tahu Anwar Ibrahim ini dia adalah seorang yang futuristic. Saya bagi contoh. Siapa pernah membayangkan 20 tahun yang lepas sebuah parti berbilang bangsa boleh menjadi Perdana Menteri pada hari ini? Siapa juga pernah membayangkan 30 tahun lepas kesemua orang yang dipilih dalam tim wawasan UMNO yang diketuai oleh Anwar itu semua pernah menjadi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Yes. Muhyiddin, Najib, Sahid. Okey. Dan yang tahun lepas pula Anwar nak dia berwawasan jauh juga, dia hendak melancarkan tentang de-dollarisasi. Sebab dijangkakan kuasa paksi dunia untuk 20 tahun yang akan datang adalah kebangkitan negara China dan kejatuhan Empire Amerika Syarikat. Tapi sebelum perkara ini berlaku, Anwar nak memulakan langkah de-dollarisasi. So Anwar adalah seorang yang futuristic, berpandangan jauh ke hadapan. So isu penjawat awam begini. Yang dicanangkan oleh kerajaan ialah mulai tarikh tertentu. Okey. Penjawat awam yang bawah sedia ada semua tidak terkesan. Pencen masih dapat. Tapi mulai tarikh tertentu yang ditetapkan, penjawat awam yang akan diambil dia tidak akan dapat lagi pencen. Cuma mereka belum ada lagi mekanisme kemungkinan kilang BSP untuk menggantikan sistem pencen. Okay, kita faham bahagian ini dulu. Okay, pertama, kita perlu faham mengapa Anwar hendak membuat reformasi ataupun transformasi dalam isu penjawat awam. Dia tak ada kaitan dengan bangsa, tak ada kaitan dengan DAP. Ini semua cerita-cerita PN. Nanti saya akan jawab. Saya jawab dari segi ilmiah ekonomi dulu. Sebab kita perlu tahu, kalau kita ambil kadar pertumbuhan negara purata sepanjang 10 tahun yang lepas, purata ni adalah 4% setahun. Tapi kalau kita mengambil kadar kenaikan pension setiap tahun yang kerajaan perlu tanggung adalah 4.5%. Maksudnya, kenaikan pension tanggungan kerajaan setiap tahun sebanyak 4.5% itu melebihi pertumbuhan pendapatan negara. Yes, kenaikan pension melebihi kenaikan pertumbuhan pendapatan negara. It's not sustainable in the long run. Macam tahun lepas, contoh 2023, sebanyak 120 bilion yang diperuntukkan oleh perbelanjaan kerajaan, 40.5%, 40.5% digunakan untuk pencen dan bayar gaji saja. Ini bukan perkara yang paling teruk. Yang paling teruk pula, apabila angka ini kita kira-kira, dia dijangka akan mencapai sehingga menelan 120 bilion setiap tahun pada tahun 2040. 120 bilion. Sekarang baru sekitar 3-40 bilion setahun. Tapi dia akan terus meningkat sehingga 120 bilion pada 2040. Okey? Dan dia tidak sustainable sebab kenaikan tanggungan pension ini dia melebihi pertumbuhan kenaikan negara. Macam kamu buka syarikat lah, kenaikan gaji pekerja melebihi pendapatan syarikat kamu. Memang tak boleh, bankrupt. Yang ketiga, hutang negara kita dah mencapai 1.5 trilion dah. Dan yang keempat pula, dalam isu pension ini, kita perlu tahu. Sebab kita melihat jauh ke hadapan. Sebab saya kata Anwar seorang yang futuristic. Sekarang dah 2024. Dijangkakan sekitar 2035 hingga 2040. Maksudnya 15 tahun dari sekarang. Sumber pendapatan ataupun galian minyak negara kita akan kehabisan. Selama negara kita merdeka sampai sekarang, negara Malaysia wujud sampai sekarang, setiap tahun kita memiliki 50 hingga 70 bilion daripada Petronas. Tapi bayangkan 15 tahun daripada sekarang kita akan kehilangan 70 bilion ini apabila hasil minyak dah tak ada lagi. Minyak adalah sesuatu hasil yang terhad. So Anwar perlu berfikiran jauh ke depan. Walaupun dia tahu dia tidak akan menjadi Perdana Menteri selama-lamanya.
Okey, ataupun mungkin saja sepenggal, mungkin. Tapi sebab dia seorang yang berwawasan tinggi, demi masa depan rakyat Malaysia, dia sekali lagi memilih jalan tidak popular. Kalau dia nak popular macam Muhyiddin, bankrupt lah negara. Okey, baik. Itu perkara yang keempat dalam isu penjawat awam. Perkara yang kelima sebenarnya, banyak orang tak buat kira-kira bang. Sebenarnya, ini bukan manipulasi. Pergi ambil kalkulator. KWSP itu jauh lebih untung daripada pension. Kenapa? Okey, saya akan buat kira-kira ya. Kita buat kira-kira kat sini. Saya kata contoh sebab saya tak akan dapat setiap penjawat awam tu berbeza lah. Saya ambil contoh je. Saya penjawat awam, saya dapat pension, abang adalah KWSP. Gaji kita sama. Bayangkan kita sepanjang 30 tahun, bayangkan aja. Kita berdapat 5,000 sebulan. Pendapatan gaji kita lah. Okay, saya kerja 30 tahun, abang kerja 30 tahun. So 5,000 lah. So sebagai seorang penjawat awam, apabila kamu pension, okay, kamu kalau 5,000 tu, kamu akan dapat separuh lah. Maksudnya 2,500 setiap bulan. Betul? Dan dia akan mencapai sekitar 30,000 setiap tahun. Lepas kamu pension lah. 2,500 setiap bulan, 30,000 setiap tahun. Itu untuk orang yang pension. Tapi kalau saya ambil KWSP, gaji 5,000 je untuk 30 tahun. Sebab dia akan dapat 24,400. Sendiri tolak 11, lepas tu majikan, maksudnya kerajaan lah dalam isu ini bayar 13, dia ada 24%. Maksudnya 1,200 dia akan masuk setiap bulan dalam KWSP selama 30 tahun. Kita ambil compound calculator dengan kadar purata 6% setiap bulan. 6% setiap bulan for 30 tahun. Bila dia pension pada hari yang sama-sama, 30 years, 30 years. Yes. Dalam wang KWSP itu, dia ada 1.2 juta. Uish, banyak. Ini bukan manipulasi. juta. Go and calculate. If you got 5,000 salary for 30 years dengan 6% dividend, alright, kamu akan dapat 1.2 million dalam KWSP. Okay. Nilai 1.2 juta pada ketika itu bang. Nilai 1.2 juta pada ketika itu bang. Okay. Lepas let's say saya bersara, abang setiap bulan dapat 2005 kan? Saya tak nak sentuh 1.2 juta ni. Saya ambil bunga dia tahunan aja. Okay, 6% off 1.2 juta ni dah 70,000. Kamu setahun tadi 30,000 aja. Yeah. 2 kali ganda. Oh. Maksudnya sampai saya mati, saya ambil makan bunga aja 70,000 setiap tahun. 1.2 million boleh diwariskan kepada isteri dan anak lagi. Saya makan bunga aja pun dah double daripada kau. So kalau kita rational, kita tak terperangkap dimomokkan dengan permainan politik yang PN cuma main, DAP nak hapuskan penjawat awam, ini nak miskinkan orang Melayu. Tapi kalau kira betul-betul KWSP itu lebih memang untung. Jauh lebih untung. Tengok. Sebab pension lepas kamu mati, isteri kamu mati, macam tu aja. Yang ni 1.2 million tu tak sentuh. Selama-lamanya kalau makan bunga 70,000 dah. 2 kali ganda. Okay, Shen. Okay. Dan last, mengapa Anwar perlu buat juga? Sebab apabila dulu sistem pension dilaksanakan bang, jangka hayat life expectancy rakyat Malaysia adalah 60 tahun saja. Sekarang dah meningkat sampai 6 tahun, 76 years life expectancy. Dan dijangkakan akan terus meningkat sampai 85 years. Tapi Shen ni, ada yang hantar dekat saya punya Facebook. Dia kata Shen, biar betul kerajaan nak berkira-kira untuk invest potong KWSP berbanding pension. Katanya dia ikut kepada kiraan dia ialah 13% dan 11% daripada potongan gaji penjawat awam kalau kita buat skim pension. Skim pension 13% saja. Tapi kalau skim KWSP kena 24%, Shan. Sebab 13% kerajaan terpaksa menabung untuk pekerja dan 11% lagi pekerja itu sendiri. Jadi, diorang mula pertikaikan ni, Shan Ila, kenapa kerajaan nak sanggup keluar 13% setiap bulan? Daripada mana duit 13% ni tadi? Kerajaan terpaksa keluar. Macam Shan tadi berkira tentang
jangka masa panjang. Tapi penjawat awam ni melihat untuk jangka masa pendek, untuk kestabilan keuangan kerajaan, setiap bulan terpaksa bagi kepada pekerja 13%, 13%, 30% untuk menabung dalam KWSP. Jadi saya jawab dalam Facebook tu, saya kata, KWSP pun adalah kerajaan juga. Sebenarnya, wang itu sebenarnya mengalir daripada kerajaan kepada JLC, anak syarikat kerajaan. Tapi Shen, orang Melayu ni, dia suka melihat jangka masa pendek. Dia tidak melihat dalam jangka masa panjang. Kerana kalau KWSP ini, bila jangka masa panjang nanti, bila dapat waktu keluar umur 55 dengan umur 60 tadi, mulalah datang scammer, mulalah datang scam, tiba-tiba jadi jutawan, tiba-tiba boleh bankrupt. Ini yang orang Melayu takut. Sebabnya banyak macam-macam sekarang scammer yang datang. Tu yang kita dengar, cikgu kena scam, pegawai kerajaan kena scam, semua mereka bimbang. Kerana sifat orang Melayu ni, Shen, daripada apa yang saya baca ini, mereka sukakan jaminan. Mereka tak suka melihat kepada hujung itu, mereka banyak duit, akhirnya mereka kena tipu, mereka pun tak rasa. Kecuali mereka dapat setiap bulan 5,000. Mereka tak nak fikir panjang. Tapi benda ni tak berkaitan tentang politik ataupun berkaitan tentang PMX. Berkaitan tentang disiplin individu, ilmu, pendidikan. Yes. Betul lah. Tu memang sikap mereka sendiri. Cumanya Shen, yang menjadi kebimbangan, fixed deposit sokongan kerajaan adalah daripada anggota kerajaan. Bila ditarik skim pension ini bermula Februari 2024 ini, yang masuk adalah sistem kontrak. Ada lagi ke orang nak kerja kerajaan setakat ni? Akan ada ke anak-anak Melayu yang akan kerja kerajaan? Baik mereka pergi JLC, baik mereka pergi kepada syarikat swasta. Kerana kita kena tahu majoriti penjawat awam adalah daripada orang Melayu. Kerana mereka meminati skim pegawai takbir diplomat, mereka ada pencen. Itu perkara pertama. Saya merasakan kita akan kehilangan sokongan. Dan orang kerajaan mungkin beralih arah tidak menyokong kerajaan. Kedua, ramai akan lari bekerja kepada sektor korporat. Dan yang paling mangsa, Shen, yang saya baca daripada aduan ini ialah mereka yang selama ini memang dah berbelas tahun dalam sistem kontrak. Ada yang 5 tahun dalam sistem kontrak kerajaan. Misalnya, doktor kontrak yang dijanjikan untuk mendapat skim tetap. Februari 2024 dah tak ada lagi skim tetap. Jadi bagaimana janji kepada doktor-doktor kontrak? Kedua, skim kumpulan sokongan yang dah 10 tahun, 8 tahun disambung-sambung kontrak, yang akhirnya mereka tak diberikan jawatan tetap. Jadi saya kira ini adalah satu pemangsaan kepada mereka. Jadi sebab itu ada daripada penjawat awam, daripada kumpulan-kumpulan yang mula mendesak untuk revise semula. Sebab penjawat awam ni dia minta gaji naik, tiba-tiba pencen ditarik balik. Tapi saya rasa Shen mungkin ada jawapan isu ini. Tak, saya melihat sebenarnya kalau kurang orang berminat, kalau saja kan, dia tidak akan bawa banyak masalah kepada pihak kerajaan. Tapi sebenarnya perkara ini yang jarang orang berani untuk berbicara sebab setiap orang ada kepentingan politik. Saya bukan ahli mana-mana politik, saya hanya setakat penganalisis dan pengulas politik. So saya boleh buat statement yang ahli politik tak berani buat. Tapi memang dari segi kajian akademik, pakar-pakar universiti semua dah ada banyak kajian. Actually Malaysia dia orang pada bahasa Inggeris mereka panggil we are the most bloated civil servant kat negara kat dunia. 1.7 million penjawat awam, terlalu besar. Okay, supply more than demand. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam kepesatan ekonomi yang semakin membangun, dunia yang semakin berbeza, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, banyak-banyak kerja penjawat awam sebenarnya dah boleh diambil alih oleh AI dah, digital kan. So kita memang tak banyak perlukan tenaga pekerja. Because you're talking about 10, 20, 30 years from now. Yes. Okay, bukan sebab kerajaan dah menghapuskan kau, dunia peredaran zamannya akan memang benda macam tu. Okay, dan yang ketiga, kalau sekalipun banyak orang Melayu dekat pihak swasta, maksudnya bagus. Maksudnya dah banyak Melayu ni SME, usahawan, pihak korporat, Melayu pun lebih berjaya, KWSP. Saya tak melihat ini sebagai satu masalah bangsa. Dia win-win situation. Government tak perlu bayar tanggung terlalu banyak, Melayu juga boleh berjaya dekat swasta. I think tak ada isu yang perlu kita polemikkan dalam isu ini. Okay? Dan yang keempat pula, ini baru cadangan pertama daripada kerajaan. Sebab
Sebab dia banyak benda tu dia masih ada penambahbaikan. Okey, kita juga boleh terus beri cadangan kepada kerajaan. Jangan je macam PN, tak berotak. Oh, ini kacau Melayu. Semua Melayu. Ini DAP menegeja. Maksudnya, benda ini yang tidak akan membangunkan negara. Okey, kita boleh mencadangkan kerajaan. Mungkin kita lah. Bukan kita, maksudnya orang-orang yang berminat tentang isu ini, yang betul-betul berjiwa Malaysia ke, yang betul-betul menjiwai penjawat awam ke, mereka boleh bagi banyak cadangan kepada kerajaan sebenarnya. Sebagai contohnya, apabila tak ada skim pension ni, untuk memastikan tak ada banyak orang yang jauh kurang minat, kita boleh meningkatkan gaji mereka setanding dengan swasta. Tetapi kita perlu adil, sebab kalau pihak kerajaan nak menaikkan gaji setanding dengan swasta, saya jujur, saya bukan ahli politik, prestasi dan KPI penjawat awam itu perlu macam swasta. Fair. Masalahnya bukan bayar lebih, kualiti perkhidmatan pun perlu improve. Yes. Maksudnya rakyat, kalau perkhidmatan kerajaan improve, rakyat pun dapat manfaat, penjawat awam pun dapat manfaat, kerajaan pun sanggup bayar lebih, no problem. It's a win-win for everybody. Kita nak cari win-win, bukan isu bangsa dalam isu ni. Meningkatkan gaji macam swasta, no problem. Sebab dia tak ada pension dah, dia bayar claim BSP aja. Okay? Dan tadi untuk jawab isu abang tadi, kerajaan tak rugi walaupun bayar extra 13%. Sebab keuntungan 1.2 million saya katakan tadi, dia bukan keuntungan daripada kerajaan yang bayar tu. Dia dapat keuntungan dari segi pelaburan yang dilakukan oleh Claim BSP. Claim BSP pun akan jadi lebih kukuh, lebih kuat, lebih kaya. Maksudnya dia punya kadar dividen mungkin jauh lebih tinggi. So win-win for everybody bang dalam isu ini. Yes. Sebab itu Jan, apapun suara kita dalam podcast ini, Cakap Hub ini, kita mahu juga kerajaan menjadikan dia sebagai second opinion, kerana ini belum lagi muktamad. Kerana sekarang ini penjawat awam ini adalah penyokong tega kerajaan. Mungkin kita boleh bagi mereka pilihan. Saya lebih suka memberikan mereka sebagai satu pilihan. Nak pilih skim pencen, mereka boleh pilih skim KWSP. Kerana kalau kita tetapkan, saya risau benda ni akan menjadi backfire kepada sokongan mereka. Kerana kerajaan Anwar sekarang ni adalah satu kerajaan perpaduan yang begitu genting juga pada ketika ini. Fixed deposit mereka adalah anggota kerajaan. Jadi tindakan itu kena win-win. Beri mereka pilihan. Kalau kita tetapkan untuk mereka, tiba-tiba kalau penjawat awam tidak mendukung kerajaan, untung kerajaan kita pada hari ini. Sebab apa Shan? Kalau kita tengok balik Tun Daim, langkah tebuk atap, dia ada kaki nak melangkah. Langkah Dubai, dia buat langkah Dubai. Tiba-tiba langkah pergi mahkamah, kaki dia tak boleh jalan, tak ada kaki, tak boleh melangkah Shan. Macam mana? Jadi usaha untuk menjatuhkan kerajaan ni macam-macam langkah lagi lepas ni. Saya bukan nak bersyai. Bila kita bawa isu ni sebenarnya, isu yang lebih besar sekarang ni adalah isu Tun Daim sebenarnya. Sebab saya berasa research ataupun penyelidikan siasatan ke atas harta Tun Daim sebenarnya tak cukup Shan. Tak logik Tun Daim triliuner ni ada 7 biji kereta je. Takkan Tun Daim dekat Malaysia ni ada 71 syarikat je. Mana logik Shan? Waktu mencuri dulu besar mata dia nampak. Waktu kedawa mata tak nampak. Ini tak boleh. Kita tidak boleh bagi maaf kepada orang macam ni. Misalnya, kalau kita nak bandingkan dengan Datuk Seri Najib, beliau adalah anak Perdana Menteri, anak Tun Razak, beliau sendiri Perdana Menteri, beliau sendiri adalah Presiden UMNO. Jadi munasabah sebenarnya kalau kita nak bagikan tentang soal pengampunan ini. Jadi kita kalau melihat balik Shan, macam isu Tun Daim, keluarga Tun Mahathir, isu Datuk Seri Najib ni, orang cakap Malaysia ini sekarang ni dah berbaris kes-kes berprofil tinggi. Adakah ini sebenarnya menggembirakan rakyat ataupun sebenarnya akan menyebabkan rakyat jadi bosan dengan ahli politik? Rakyat sebenarnya dah lama bosan dengan ahli politik dah. Sejak kerajaan bertukar 3-4 kali ganda. Semakin hari semakin banyak orang rakyat yang rasional, tak ramai tapi ini semakin merebak. Maksudnya saya tak kisah kau BN ke PH ke PKR ke PN ke PAS ke Munin ke UMNO, semua pun dia orang tak percaya dah. Dia ada banyak kelompok ni sekarang dah tired, dah frustrated dengan semua orang. Semua pun penipu, semua pun pelakon. Dia memang dah ada kelompok ni dah. Cuma berbalik kepada soal Tun Daim yang abang ceritakan tadi, saya nak kongsi satu fakta yang menarik juga. Apabila SPRM membongkarkan 71 aset tu, daripada 71 aset tu, dia ada 38 syarikat.
yang berdaftar nama dia lah, yang bukan nama dia, saya tak tahu. Daripada 38 syarikat tu, lepas tu ada orang buat pula laporan audit, bukan MACC, sebab apabila 38 tu dikeluarkan, orang pergi dapat lah ada public report of the complement account. Yes. Rupa-rupanya 23 daripada 38 syarikat tu adalah syarikat yang rugi. Lepas tu maksudnya Tun Daim bukan seorang businessman yang hebat. Isteri dia kata apa tak boleh, kita macam kononnya kerajaan ni dengki lah kepada korporat Melayu. Contohlah konon sebab kebetulan Tun Daim ni Melayu kan. Dia nak main isu bangsa, kata kenapa kita nak dengki ke apa. Dia bukannya seorang businessman yang hebat. Daripada 38 syarikat yang didaftarkan, 23 adalah syarikat yang lose making money company. Atau sebenarnya Shen, tu sengaja dirugikan untuk elak membayar cukai. Dia rompak duit ini dan nak lari daripada cukai. Itu sebenarnya persepsi yang mereka buat. Sebabnya kita ni terlalu terikat dengan persepsi. Contohnya kenyataan saya yang minggu lepas, dalam episod yang sebelum ni saya mengatakan pusat pelacuran yang sesuai di Kelantan. Sebenarnya saya sengaja spark untuk peristiwa Paris of Malaya. Di mana Kelantan pada satu ketika dulu pernah dikenali sebagai Paris of Malaya. Jadi mungkin generasi sekarang ramai tidak tahu. Tapi saya yang pernah duduk di Kelantan 2 tahun, pernah belajar di Kelantan 2 tahun, orang Kelantan macam ni. Orang Kelantan ni Shen, pertama, dia adalah orang Melayu yang paling kuat sekali menguasai ekonomi. Tak ada siapa boleh dapat nafikan. Di Kuala Lumpur, mereka orang yang paling kuat berdagang. Buka berniaga, buka kedai. Jual kain, jual keropok. Tengok bersungguhnya bangsa Kelantan ini. Belum lagi kita pergi tengok dekat pasar Siti Khadijah. Wanita-wanita mereka, perempuan-perempuan mereka, pandai bisnes. Dan orang lelaki negeri Kelantan saja berani turun laut, Shen. Orang lelaki negeri lain belum tentu berani. Orang yang berani turun laut ini adalah orang yang berani berdepan dengan cabaran. Sebab itu saya duduk di Kelantan, banyak keistimewaan negeri Kelantan ini. Nombor 1, harga barang mereka murah. Tak boleh lawan, Shen. Harga barang di negeri Kelantan ni orang cakap, kita kalau makan nasi, lauk, ada air, Shen, baru RM2. Boleh percaya ke, Shen? Betapa orang negeri Kelantan ni dia jaga ekonomi dia tu dahsyat. Dan yang paling best sekali, setiap kali raya, orang Kelantan adalah yang paling banyak balik kampung, terutamanya Hari Raya Korban. Kalau kita kat kita akan sibuk pada Hari Raya Puasa. Jadi kesimpulannya tadi sebenarnya, orang Kelantan ini yang tulis marah-marah saya tu, saya bukan kritik orang Kelantan. Saya sebenarnya selut dan begitu kagum dengan kekuatan orang Kelantan. Apa yang saya ceritakan itu adalah sejarah dulu yang mungkin orang ramai tak faham. Tu cakap tadi. Persepsi ni sebenarnya, Shen, adalah sangat bahaya. Jadi Shen, kita pun dah di hujung program ini. So ada lagi soalan-soalan akhir yang saya nak rasa untuk tanya kepada Shen. Soalan pertama ialah, adil atau tidak Datuk Seri Najib dalam perbicaraan dia? Tidak adil, tapi hari ini saya akan bagi huraian. Ia mungkin episod yang berbeza. Pandangan peribadi, sebab episod awal saya bercerita tentang pengampunan Najib kan, itu berbicara dari segi objektif. Yes. Tapi secara peribadi, setiap orang ada cita rasa masing-masing. Secara peribadi saya memang nak Najib dilepaskan. Itu peribadi. Yeah. Dan memang saya merasakan secara berfakta kes dia memang terlalu banyak kelumpungan. Dan seluruh dunia tahu pun dia memang sengaja dipercepatkan pun. Tapi Shen, saya secara jujur dan terbuka saya rasakan tidak adil. Kenapa? Puzzle dalam kes tersebut, Jolo tak ditemui. Bagaimana peranan utama dalam kes SRC ini, 1MDB ini juga adalah Jolo, tapi Jolo sampai sekarang lesap. Kita boleh jumpa dia, Jolo membuat gaya jalan beruang, menukar muka menjadi badak. Macam mana info ni boleh dapat tapi kita tak boleh tangkap Jolo ni tadi. Jadi, saya tertanya-tanya, Shen, kenapa kerajaan kita tak begitu serius menangkap Jolo? Kedua, kenapa tak disita harta aset keluarga Jolo di Malaysia? Kenapa? Kerana kalau tak silap saya, keluarga Jolo ni juga adalah kroni Tun Daim, adalah kroni Tun Mahathir sendiri. Jadi pandangan saya lah, Datuk Seri Najib tidak diadili. Soalan kedua, Shen, yang ujung-ujung ni, Shen, Tak, sebab saya nanti pun ada lagi 2 ulasan, tapi abang teruskan dulu. Adakah betul atau tidak betul cara Datuk Zahid menguruskan damage control pengampunan itu? Tidak betul. Sepatutnya macam mana?
Dia pertama tadi macam di awal episod, dia tidak sepatutnya membatalkan Kongres Bumiputera, meletakkan satu Kongres Ekonomi Bumiputera melebihi Najib. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya tak sempat berbicara tentang isu Najib. Tentang isu Zahid. Kalau abang ada pandangan yang berbeza, abang boleh kongsi. Bagi saya, tadi kan kalau keseluruhan awal pengampunan Najib, Anwar tak salah, pengampunan Diraja tak salah, Hasan Karim tak salah, penyokong Najib tak salah, semua orang tak salah. Bagi saya, situasi ini berlaku adalah disebabkan kesalahan Zahid. Oh, kenapa? Sebab bagi saya, Zahid menunggang populariti ataupun penyokong Zahid untuk menumbangkan Ismail Sabri. Dengan Ismail Sabri, apabila seorang Presiden UMNO menjadi Perdana Menteri, dia dengan hebat dia macam seekor harimau, buat dalam dewan dengan surah Azalina, kononnya masa tu belum jadi menteri kan, tukar AG sendiri, desak, kumpul semua ketua bahagian, desak Ismail Sabri untuk bebaskan Najib. Boleh ke? Hari ni Anwar pun tak boleh bebaskan juga. Dia yang memberi harapan palsu untuk desak pilihan raya cepat, lepas pilihan raya kita boleh bebaskan Najib. Dia yang memberi harapan palsu, bekerjasama dengan Anwar, kita boleh bebaskan Najib. Akhirnya diri dia yang terbebas. Najib masih belum lagi dibebaskan. Dan kita jangan lupa apabila Najib ni, mengapa pula dia punya pengampunan 2026 dan 2028? Masa itu dah lepas pemilihan UMNO dah. Adakah ini strategi Zahid untuk mencantas Najib daripada kembali berkuasa di UMNO? So, ini semua adalah permainan Zahid sebab dia terlalu berdrama dulu. Dia yang memberi harapan palsu kepada penyokong-penyokong UMNO. That's why pada hari ini, penyokong-penyokong UMNO dia terlalu kecewa lah. Contoh, mengapa Kerajaan Pakatan Harapan runtuh pada 2018? Sebab pada ketika itu, sebab tu mereka kalahkan semua PRN, PRK. Terlalu berjanji. Dia punya harapan terlalu tinggi, terlalu high. Lepas menjadi kerajaan tak boleh deliver. Sebab itu adalah syaitan. Ini masalah Zahid. Bagi saya, pandangan peribadilah. Apa pandangan Adakah abang? Shen tahu bahawa naratif dia akan umbi pada ketika ini ialah orang UMNO, pemimpin UMNO yang memenjarakan Najib, iaitu Ismail Sabri pada ketika itu? Tak ada kaitan dengan perkara Ismail Sabri. Sebab pada hari ini Zahid sendiri, menjadi timbalan Perdana Menteri. Azalina sendiri jadi menteri-menteri undang-undang. Dengan ketua peguam negara yang dilantik pada zaman Zahid dengan Azalina berkuasa pun, Najib tak dapat dilepaskan. Mengapa nak salahkan Ismail Sabri? Cuma bezanya dengan Ismail Sabri ni, dua ekor ni, Azalina dengan Zahid macam harimau. Tapi sekarang macam betina. Sampai sekarang tak buat press statement. Dan langkahnya untuk dapat 1 million tu, benda signature tangan-tangan tu, boleh ke membantu dari segi perundangan untuk membebaskan Najib? Bodoh. Buat kerja bodoh. Lebih baik kau pergi akar umbi 1 million untuk menarik lagi kembali sokongan UMNO ke, menjelaskan tentang dasar kerajaan ke. Buat kerja-kerja bodoh. Lepas tu saya dengar pula kabar angin yang pada malam tu, apabila dia postpone meeting Kongres Bumiputera Melayu tu, dia berjumpa dengan ketua bahagian, dia menangis. Benar tak benar, saya tak tahulah. Dia nak sekarang ikut cara Hamzah menangis dekat pentas sebab Muhyiddin nak buat U-turn macam tu. Okey Shen, soalan Daim pula. Apa rasional Daim memecat peguamnya? Dia tak ada rasional. Dia macam dululah kita pendebat. So dalam actually perundangan, dia banyak sama dengan pendebat. Contoh usul ini kan. So dalam usul ini, dia ada banyak cara kita, banyak angle yang kita nak boleh debat. Kita nak bawa kes macam ni, kita nak bawa kes macam ni, kayu ukur dia berbeza kan. So dia punya 3-4 peguam tu, mereka berkelahi. Sebab strategi Daim, kita jangan lupa, Daim sendiri adalah jurusan undang-undang. Peguam. Dan kes ni ramai tak tahu. Ramai orang ingat Daim dah mati lah. Ramai yang tak tahu tentang undang-undang. Daim ni sekarang ditangkap atau disasat, didakwa atas rasuah ke, pecah amanah ke, sakau. Tak. Daim tak bodoh. Kalau kita rasional, Daim sebenarnya selamat. Dia pijak. Dia pilih peguam yang pilih naratif, yang memilih untuk tidak membongkarkan aset. Sebab apabila dia tak membongkarkan aset, dia hanya boleh didakwa atas pendakwaan di mana kesalahan Section MACC, kamu tak melaporkan kepada MACC. Kalau disabitkan bersalah, baru penjara 5 tahun. Denda 100,000. So kalau kamu dedarkan aset kamu, Lagi banyak. kena bayar cukai nanti, bankrupt nanti, lepas tu lagi banyak. Itu akan jadi macam kes Najib. Bijak. So
Zaim ni tak bodoh. Dia pilih peguam yang memang nak lawan ini aja. Dan pasal daripada akta ini pun sekarang mereka petikaikan bertentangan dengan perlembagaan negara. So dia pilih peguam yang seiring strategi ni. So Daim belum lagi apa orang kata dia betul-betul ditangkap. Tapi oleh sebab itu Perdana Menteri sebelum ini susah nak tangkap Daim. Cuma Anwar jauh lebih bijak. Kalau saya tak dapat tangkap kamu dari segi sini, sebijak-bijak kamu ni, liciknya kamu untuk tutup semua cara bagaimana kamu sakau, saya boleh guna akta ini sekarang untuk paksa kamu declare harta. Kamu declare harta, kamu mati. Kamu tak declare harta pun kamu mati. Itu Anwar. Soalan akhir pandang saya, Shan, ialah adakah individu yang dikatakan berada di beranda pejabat Perdana Menteri akibat daripada anaknya terlibat dengan kes minyak masak, akibat daripada setiausaha politiknya juga didakwa SPRM, sekarang ini benarkah Datuk Hamzah Zainuddin sedang berjinak-jinak untuk membantu kerajaan perpaduan bersama Anwar Ibrahim akibat tekanan daripada kes-kesnya? Tak. Cerita ini ada benar. Sebab dalam episod awal, bukan manipulasi. Pendengar-pendengar boleh pergi Google. Okay? Sebenarnya apabila YDPA, Sultan Abdullah pun kata Hadi Awang dengan Muhyiddin saja yang tolak bulat-bulat. Tapi pada keesokan harinya, korang pergi cek 22 atau 23 November 2022 ke 23 saya lupa. Maksudnya sehari selepas Muhyiddin tolak, Dato' Hamzah pula kata mesyuarat MKT UMNO pada ketika itu mesyuarat MKT Perikatan Nasional PBBM. Okey, bersatu. Mereka sanggup berunding untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Maksudnya Hamzah, dia bukan sekarang U-turn. Dia memang dari hari pertama Muhyiddin, tolak bulat-bulat mendahaka kepada Yang di-Pertuan Agong, Hamzah dah memang bercadang nak bersama kerajaan dah. Cuma pusing-pusing hari ini dialah yang dikabarkan berjumpa dengan PMO nak selamatkan anaknya dan sebagainya. Tapi Hamzah ini juga seorang political operator. Maksudnya sebelum dia berjumpa dengan PM tu, dia melemahkan kepimpinan Muhyiddin dulu. Dia yang supply seorang keluar. Abang masih ingat tak? Bahawa saya kata MP Bukit Gantang ni dia bekas orang UMNO bang. Dan kesemua orang-orang UMNO yang dari dulu keluar daripada UMNO masuk PBBM ni, Hamzah yang bawa. So Bukit Gantang ni orang Hamzah. So Hamzah yang nak jatuhkan Muhyiddin. Faham. Hamzah yang sekarang berjumpa dengan orang PMO untuk selamatkan diri. Sebab saya kata PBBM akan berkecai. Jangan disebabkan Najib kau orang berbeza pendapat. Saya nak tanya abang satu soalan last, lepas tu saya nak bongkar satu berita panas sebelum tamat episod inilah. Apa pandangan abang sebagai seorang ketua pemuda cawangan UMNO berkaitan kenyataan Hassam Karim, di mana UMNO perlu tukar presiden sebelum pilihan 16 disebabkan Zahid adalah liability dan disebabkan Zahid orang Melayu tak sokong UMNO. Dan disebabkan Zahid juga kerajaan ini ataupun UMNO akan kalah lebih banyak undi pada pemilihan yang akan datang. Maksudnya Zahid perlu di-replace ataupun tidak. Itulah sebenarnya Hassan Karim ni kita boleh panggil dia sebagai langau. Dia sentiasa berbunyi macam lalat hijau. Tukar Abdul Rahman pernah bercakap bahawa Mahathir ni pun macam langau. Jadi pada era baru sekarang ini, Hassan Karim ni tadi ni, dia adalah langau zaman baru ini sebab dia asyik berbunyi. Orang cakap sikit dia nak komen. Sebabnya, kalau dia ahli PKR, ahli Parlimen PKR, dia ada locus standi dan tanggungjawab kapasiti dia adalah untuk parti dia, untuk PKR. Dia tak boleh tiba-tiba nak bercakap tentang UMNO, dia tak boleh tiba-tiba nak bercakap tentang PAS, dia tak boleh nak bercakap tentang parti-parti lain. Saya kira dia dah menyalahi etika. Itu yang pertama. Sebab, dia kena fikir sekarang bahawa dia ni meminta dan menekan untuk Presiden UMNO bertukar. Bertukarnya Presiden UMNO dengan PKR sendiri, tekan je satu button habis terabur semua. Jadi sekarang ni apa cadangan dia sendiri adalah menggali kubur PKR sendiri. Apabila Presiden UMNO bertukar, Hassan Karim jadi pembangkang, bukan jadi kerajaan. Itu yang tak betulnya. Cuma sekarang ini saya suka dengan Anthony Locke. Semua pihak bawa bertenang. Jangan kerana Najib seorang kita berbalah. Najib sah-sah duduk kat dalam, tak diganggu.
Najib sah-sah duduk dekat dalam, sudah aman. Hanya menjalani hukuman secara VIP. Tapi isunya sekarang, macam Hassan Karim ini, kita tak tahu sebenarnya apa matlamatnya. Satu, ada yang bercakap Hassan Karim ni tak dapat jadi menteri. Sebab itu dia marah dengan Anwar. Kedua, Hassan Karim sendiri dia tak kejar jawatan, dia cakap. Dia hanya seorang pejuang kepada integriti. Tapi Hassan Karim ini juga pernah pada ketika beliau menjadi pembangkang, beliau menyokong Ismail Sabri. Kalau Shan masih ingat. Maksudnya, beliau ada salah seorang yang pandangannya memang sentiasa berbeza dengan orang lain. So, tak mustahil. Bukan perkara luar biasa pun apabila dia minta Presiden UMNO bertukar. Pandangan saya pula, Presiden UMNO belum tiba masanya untuk bertukar. Sakit ke, tak sakit ke, dia mesti berada di kursi itu, Shan. Pandangan saya pula, walaupun saya bukan peminat Zahid, walaupun saya ni have to be honest, walaupun juga saya bersetuju dengan kenyataan Hassan Karim apabila Zahid adalah liability kepada UMNO, saya tak nafikan. Cuma persoalan saya ialah tiada lagi pengganti Zahid yang sesuai. Sebab Tokmat, Khalid Nordin, Wan Rosdi tu jauh lebih lembab. Tadi saya baru bantai Zahid isu Najib. Sekurang-kurangnya Zahid ada lagi berdrama sekarang. Yang tiga-tiga ni diam sampai sekarang. Apa statement timbalan Presiden? Apa statement naik Presiden tentang Najib? Yes. Ni worse than Zahid. Johari ada tapi dia masih belum cukup lagi matang atau lama dalam UMNO kan. So maybe future. So selemah-lemahnya Zahid, he is at this moment tak ada pengganti. Takkan nak Tokmat? Orang yang play safe sangat kan. Isu Najib tak bersuara sampai sekarang. So itu pandangan saya lah. Tadi abang nak kata apa? Abang nak tambah? Itulah sebenarnya Shen, kalau kita tak sedar tak sedar, kita dah 1 jam Tapi sebelum berbicara 1 jam, saya last berita panas. Saya nak berkongsi dengan pendengar-dengar. Last saja, bukan persoalan. Tapi isu ni penting juga. Kalau benar kan, dia memang kita perlu titik beratkan. Beberapa hari yang lepas, tak semalam aja, Sara Report dia melaporkan isteri muda kedua, okey, Ragat, Taib Mahmud, okey, SPIM ambil perhatian, PDRM ambil perhatian, kerajaan ambil perhatian. Kalau laporan ini benar, amat berbahaya. Okey, dia tarik. Sekarang sebab Taib Mahmud kan, governor ni Taib Mahmud dekat ICU. Dah tua dah, memang sakit dah. Bukan berlakon, memang betul. Dia tarik dia punya equipment semua daripada hospital, paksa dia bawa balik rumah. Tapi sebelum dia paksa dalam hospital tu, doktor-doktor tu, jururawat tu semua nak tahan. Dia kata tak boleh sebab bahaya, akan membahayakan kesihatan Taib Mahmud yang memang dalam ICU dah. Ya. Okay? Dan kejadian ini memang pun dah diramalkan oleh anak Taib. Sebab itu anak Taib tu dia ada surat daripada mahkamah untuk diberikan kepada doktor, tunjuk kepada isteri muda yang Ragat tu. Kalau dia nak bawa tu, tunjuk surat mahkamah ni, tak boleh. Okay? Sebab dia akan membahayakan kesihatan Taib Mahmud. Dia bawa juga. Itu pembongkaran yang pertama. Pembongkaran yang kedua adalah Ragat ni dia bukan rakyat Malaysia. So, dia sekarang dalam laporan yang sama, ada gambar-gambar semua. Dia sekarang macam dalam beg tu, dia ambil semua harta berpuluh-puluh atau beratus juta tu, macam nak keluar daripada Malaysia. So, kalau laporan ini benar, kita berharaplah kan, bagaimanapun ini wang Malaysia, bagaimanapun Taib Mahmud adalah bekas governor kita, ambil perhatian, jaga kesihatan dia, lepas tu jangan benarkan Ragat ini keluar daripada Malaysia. Siasat berku apa yang perlu diperlukan. Ini ajalah cerita yang saya ingat berkongsi. Wah, hujung-hujung ini saudara-saudari makin panas, makin hot perbincangan kita. So untuk episod kali ini, banyak rahsia yang kita telah bongkar yang sudah menjadi bukan lagi rahsia. Itulah kehebatan Cakap Hub, kita punya identiti. Kita berbicara tanpa tapisan, tanpa halangan dan juga tanpa sekatan. Kerana kita percaya apabila kita menyajikan kepada anda berita-berita yang sensasi, panas, cerita-cerita yang sahih dan benar-benar belaka, peminat-peminat kita sentiasa terus menyokong Cakap Hub. Jadi itulah pengajaran daripada beberapa pembongkaran kami yang tahu. Hanya yang tahu sajalah yang tahu.
Jadi terima kasih juga kepada Shen, kepada semua kru, kepada semua sidang pendengar, para pemirsa di mana jua anda berada. Jutaan terima kasih kerana terus memberi sokongan yang begitu padu kepada Cakap Hub. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sampai di sini saja untuk episod yang ke-10 Cakap Hub. Sekian, terima kasih. Salam pemirsa.